Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih kerana sabar menanti. So malam ni kita ada interview dengan pemenang kita pada minggu lepas, okey, BOTT untuk minggu lepas, Encik Yuva Raja, okey. So apa ni, saudara Yuva Raja pun sudah berada di sini, sudah sampai. Okey, so sekejap saja lagi kita akan bersama dengan beliau. Dan beliau ada sesuatu yang menarik untuk dikongsi kepada anda semua. Jadi rugilah kalau siapa yang tak tengok ni kan. Kalau yang dah tengok tu, stay tune lah sampai beliau kongsi rahsia beliau, macam mana cara beliau trade. Okey, so kejap, saya nak minta tolong Faiz, tolong ni. Okey, sementara tu kita pun kena buka jugalah Facebook. Kita pun nak tahu juga kan apa komen-komen yang anda bagi. Saya pun nak tahu juga. Okay. Alright. So jadi saya teruskan agenda kita. Jadi saya jemputlah Encik Yuva Raja, okay, untuk duduk sekali lah dengan saya. Okay, selamat datang. Okay, jemput duduk. Okay, terima kasih. So minta pakai ni headphone untuk lebih clear suara. Kita balik. So orangnya kacak bergaya. Okey, tak nampak tak dalam kamera kita apa ni? Okey, cantik. Yang penting kita punya artis ni kena nampak betul dalam kamera. Okey. Right. So macam biasalah kepada anda semua. Okey, macam biasa anda semua penonton di rumah, okey, like, share, okey, untuk menangi hadiah misteri. Okey, so terima kasih Encik Yuva Raja sebab datang ke sini jauh dari Pening, lahir di Pening tapi tinggal di Kajang. Tinggal di Kajang. So terima kasih kerana datang. Dan hari ni macam biasalah, okey, topik yang tak bukan kita nak bincangkan tentang BOTT, Battle of the Trader. Dan Encik Yuva Raja juga adalah satu-satunya buat masa ni setakat hari ni satu-satunya trader yang achieve profit yang tertinggi setakat ni, mengalahkan trader kita yang sebelum ni pernah buat 100% dalam masa satu minggu tu, Encik Kalai Ram. Jadi dah pecah rekod dah. So kita mesti nak tahu juga kan apa rahsia beliau kan. Dan tak sabar nak tunggu beliau berentap dengan Kalai nanti. Okay. So lagi. Alright, saya dah banyak cakap. Okay, saya nak tanya soalan yang yalah macam biasalah, tak kenal maka tak cinta. Jadi Encik Yuva Raja, boleh tak perkenalkan diri, nama penuh, asal dari mana, umur berapa, dah kahwin ke belum, kalau dah kahwin dah ada anak ke? So background sedikit. Okay, nama saya Yuva Raja. So lebih kenali sebagai Raj. Dan berasal daripada Pulau Pinang. Island, pulau. Okay, Bayan Baru. Sekarang menetap di Kuala Lumpur. So full time trader dan also trainer. I see. Mengajar forex market. Saya mula mengajar dari tahun 2014 sampai sekarang. Okey, 5 tahun lah. Dan umur saya 38 tahun. 38, masih muda lagi. Jauh lagi tu, boleh kutip duit lagi dalam forex ni. Boleh. Dah berkahwin? Dah berkahwin. Dah ada anak? One daughter. Nampak tu. So biasa orang handsome biasa memang cepat kahwin. So dulu membesar di Pening ke atau di KL ke atau macam mana? Okay. Pembelajaran saya awal mula daripada Pulau Pinang. And then masa tu memang saya nakal sangat lah. Nakal sangat. So what my parents did, mereka hantar saya ke rumah atuk saya. Okay, di mana tu? Sungai Petani, Kedah. Oh, okay. So saya mula belajar di sana. So lepas tu then I got USM.
So belajar buat degree kat sana, then sambung my masters. Then masa tengah buat masa tengah buat masters tu, I was teaching dekat Cosmo Point College. Cosmo Point, Penang. So lepas tu I think about 1 year, setahun lepas tu my masters during my masters time I got an offer in Asia Pacific University kat Kuala Lumpur. So almost 4-5 tahun lah di sana. Then that's the last working. So resign. So after that I came back, develop my system to forex market. Then I started to market and teach. So your master in communication. I see. Is it IT or related to IT lah. Related Oh, that means ada coding lah. Ada. Coding tu saya belajar masa saya buat masa diploma, masa diploma dengan degree lah. So coding tu ada apply tak dalam forex? Oh banyak. Actually banyak membantu saya. Dari segi development of my strategy dan also during my practice time lah. So trade adalah gunakan sistem yang tersendiri lah. Betul. Ada EA tak? I develop banyak EAs. Banyak. Tapi kebanyakan mereka tu failures lah. Failures. So I still never give up on EAs. I still developing my EA. But dia kena filter banyak. I see. Filtration tu kena ada banyak. So benda tu menjadi kompleks dan nak buat coding pun kompleks. So dia makan masa banyak, lebih banyak lah untuk nak develop. Okay. Itu memang satu package lah untuk trader. Bila dah lah pandai trade, pandai pula tu program, dah lah memang forex ni pun memang berdepan dengan komputer je kan. Jadi memang package yang full package lah yang you ada lah, knowledge yang you ada lah. So you pandai manual trade, you pandai EA, you pun pandai buat maybe your own software untuk open and close position macam tu. Ada. Ada punya It's a semi automatic lah. Kebanyakan semi automatic. Saya tak membuatkan dia full automatic. Semi automatic kebanyakan, the main thing is trailing dengan break even, take profit, stop loss. Dia akan managekan benda tu saja. And with money management lah. Okay. So itu yang boleh diprogramkan. So menjadi semi automatic. Kenapa semi automatic? Pasal kita yang kena tekankan buy atau sell. That means order comes from us. Direct instruction comes from us. Benda tu akan manage. I see. Okay ke? Everything? Okay Okay. So macam actually saya berminat jugalah bila saya dengar yang Encik Yuva ni boleh program kan. So salah satu program tu boleh tak macam contoh kan, saya buat layer banyak kan, and then saya nak close semua, boleh tak? Boleh. Push layer banyak, close all. Boleh. Yang tu yang saya suka tu. Sebabnya biasalah kita ni trader kan, trader yang macam saya lah, amateur ataupun beginner macam saya ni kan, mesti banyak layer. Which is tapi layer pun dia kena ikut SOP dia dengan money management. Itu yang important. Okay, so sepanjang Mr. Yuva trade kan, trade di menggunakan platform FOG. Okay. Untuk pengetahuan FOG adalah penaja utama kepada BOTT. So semua trader mesti menggunakan platform FOG. Jadi sepanjang Mr. Yuva menggunakan platform FOG, okay, macam mana pengalaman menggunakan platform ni? Pengalaman dari segi one thing, execution, no delay, which is very good lah. Bagus. Whenever you click, tak ada tell me order memang cepat masuk. Okay, so there's no any delay with the server ke ataupun dengan internet connection. I think very good lah. Very good. Okay, thank you for that. So untuk penonton-penonton semua, mungkin anda boleh cuba di account demo, try tengok macam mana execution FOG ni. Okay. And then semasa trading, semasa pertandingan, ada tak pressure daripada kawan-kawan ke, daripada family ke? Okay. Bukan daripada family.
Tapi memang cabaran tu memang besar. Okay. I share my pengalaman. Okay. Dia jatuh pada minggu kelima. Okay. Masa saya minggu kelima, cabaran saya selalunya minggu-minggu sebelum ni 3 orang. Dan satu cabaran tu minggu kelima dengan 6 ni ada lagi satu trader tambahan. Dia kena wild card kan. So ada 3 peserta yang kena compete. Wah, so the first day, so when I dapat tahu yang Rush ni dia Rush nak bertanding minggu kelima, so sebelum tu I dah buat my own strategy. So dia seminggu, and duration dia seminggu. So I said okay, cabaran yang pertama adalah minggu pertama adalah minggu NFP. So I kena strategize ni. So I said normally SOP saya tak trade masa hari Isnin dengan hari Jumaat. Okay. So 2 hari saya tak trade. So during the first week minggu NFP ni, due to NFP hari Jumaat, minggu hari Khamis pun dia ada gangguan dengan manipulasi. So is trading on Thursday pun adalah risky. So I don't trade. So I hanya ada Selasa dengan Rabu. So I have to postpone hanya 2 hari ni. So strategi dah ada. Strategi dah siap. Strategi untuk nak trade hari apa? Hari Isnin tu sudah ada. So I letak tepi. So I just waited for my turn. Mula hari pertama, hari Isnin, it's not my trading day. Saya bercuti. So I just tengok kawan-kawan peserta-peserta lain. I just monitor them. One of the peserta tu membuatkan emosi saya mengganggu. Kenapa? I'm not very sure with the name lah. Khairi ikut kalau tak saya macam Khairi. Khairi 91%. 90. The first day he bought 91% tu, I macam dah goyang. Because I ada 2 hari saja untuk trade. So the first day kalau dia Encik Khairi ni sudah buat 90%, my mind calculated lah. So, 90% first day. Kita ada 4 hari lagi. Ini dahsyat ni. I said, so when I see 90%, so apa-apa yang saya ada SOP dalam diri saya tu selama 7 tahun daripada 2014 dah mengganggu. So macam 90% tu, nak trade tak nak trade, nak trade tak nak trade. So macam mana pun Encik Khairi dah menang lah. Dia menang saya punya emosi. So I went into the trade. So the first trade I took on gold. I did a buy. Then I see tak ada pergerakan dia. That means pergerakan tu memang sikit. Memang slow. Memang slow. Memang saya dah agak dah pun. So when I see movement tu tak ada movement, I say I out lah. I made my decision untuk keluar daripada trade tu. Saya close I think 10 cent ke 20 cent, not very sure. 10 and 20 cent. Ada 2 trade. And then actually tak ada setup pun. Masa tu memang saya tak ada setup pun nak masuk trade. Tapi membuatkan yang saya nampak Encik Khairi ni leading, so saya tercari-cari setup. Jadi macam ada terganggu SOP lah. So and then I out from gold, I went into Euro USD. Euro dollar, I try to enter, pun tak ada momentum pergerakan market. So I say I out with 30 cents. Then I memang buat decision, keputusan. I said okay lah, mungkin tak ada rezeki lah untuk saya. BOTT ni bukan untuk saya. So I just close, I went out. You rasa macam nak give up? I rasa nak give up pasal apa? I cannot langgar saya punya SOP. Market pun tak bagi saya chance untuk bergerak. So I said okay lah, it's not for me lah. Whatever it is, I kena stick with my discipline. So I tutup my chart, then I left. Apa-apa pun kita akan fikir esok. Tengoklah macam mana kan. Betul. So I keluar, then the next day I buka my trade station. I ada 3 monitor.
one row. So I call my station lah, trade station. I nampak ada 3 currency pair dengan setup yang paling cun. Oh, okay. Okay, untuk hari Selasa tu. Saya said, okay, wow, it's nice. So then I was tengok yang kawan-kawan saya lah. So, tak masuk trade lagi, tapi I just wanted to check macam mana sahabat saya tengah trade tu. So when I check on my one of the thing, memanglah Encik Khairi dulu. But I feel very sad lah for him. Yeah. So the time I saw him dah MC masa tu. Yeah, second day dah MC. So I was feeling, I feel bad for him. And I was seeing all his trade memang cantik, memang nice his trade. But maybe tak ada luck lah macam tu kan. So I say okay. Then I was checking the other peserta, lagi 2 peserta kan. So mereka tu okay, about 100 plus lah mereka tengah buat profit. Yeah, Faiza Abad. Yeah, Abad 112%. Masa tu not that much lah, I mean almost okay. Masa pagi lah. Pagi. So I say okay, I got a chance. Then I say okay, this is the time for me to perform lah. So that's the day I went all out. So the maximum trade I think 3 to 5 cent, my trades lah. So I went, and then the first day I closed with I think if not mistaken 120%. 150. Oh, the first day okay. No, second day. Oh, second ini the first day. I mean Tuesday. Yeah, Tuesday. Yes, Tuesday. 130 yeah? 150. 50. Okay. So around there lah. And then I say okay, my TP all hit and then all these things. So okay, I put aside. That is the first, I think 120 I made first. I made 120. On the same day, I got another setup which I enter. Total made 150%. Okay. So I say okay, stop. And then I was monitoring other peserta. So yang paling dekat saya masa tu adalah Abad. Yes. She was very close with me. So I say okay, no problem. And then I saw the third day. And the third day also I have a nice setup. So I went. Masa tu lah I hit I think 159%. Yep. Okay. 160. Under 59. And then Friday nak tengok 159 tu macam tak cantik. So I open on Friday, I open 10.01 cent I think on Euro USD untuk just nak bagi cantik 60. Nak bagi cantik 60 tu. So itulah, I mean, and I saw the rest after that semua MC. So itu what I can see on the conclusion yang saya buatkan conclusion masa sahabat-sahabat ni, based on sahabat-sahabat punya trading ni, I can see that market manipulated on Monday. Okay, manipulation tu lead kepada emosi, mengganggu, dan emosi lead kepada kegagalan. I mean account loss. So itu yang saya boleh bacakan daripada trade sahabat saya lah. So satulah, walaupun apa pun my experience lah, walaupun benda tu contest ke apa, stick to your discipline. Menang kalah, that is different story. Itu cerita lain. Betul. Tapi nak kontrolkan you punya emosi dengan disiplin tu, implementkan. Tak kira lah contest ke apa. Contest ni bukan untuk tunjuk ke dunia that kita ni handal ke apa. Tak. Contest ni untuk diri kita sendiri. Betul. So okay lah, it's a good competition lah. Betul. It's a healthy competition. Healthy very betul. Healthy So okay, kita baca sekejap komen daripada penonton. Banyak nampak. Ini Azizi Suka. Ini yang last ini week Sifu. champion. Sifu ni. Dia cakap good luck Sifu. Terima kasih. Okay, MD Hazli, Yuva nampak handsome. Memang handsome pun. Thank you. Dia pakai blazer lagi. Siap pakai blazer lagi. Okay, mantap Sifu. 2 hari 150%. Apa tips dan strategi? Tips dan strategi. Saya pun tak tanya lagi. Penonton yang tanya dulu. Okay, tips dan strategi. Ini konteks besar ni actually.
stick to your discipline. Semua that means kita belajar daripada kesilapan. Semua orang akan membuat kesilapan. So kita akan belajar daripada kesilapan. Macam mana kita kesilapan tu macam mana kita nak perbetulkan. Make sure kita ada trading journal. Setiap trader mesti kena ada trading journal. Trading journal means you record. Record. Catat. Record kenapa sesuatu. Okay, masa nak trade tu kita akan buy dengan sell, betul? Yep. Setiap masa kita buy dan sell mesti ada sebab. So apa sebab tu? Sebab itulah kena rekodkan. So benda tu akan menjadi satu trading journal. So kamus lah, something like kamus. So apa-apa kalau ada masalah ke, nampak setup berulang, setup ni akan berulang setiap kali. So then kita akan boleh refer balik. So that's how kita learn lah. And then jangan fokus kebanyakan kepada entry, stop loss dengan take profit. Tiga benda ni letak di tepi dulu. Tak important. Master trend dulu. Baca pergerakan market dan confirmkan trend setiap market. Itu yang pertama. Kalau pembacaan, cara baca market dengan cara tafsirkan trend itu salah, tiga benda ni pun akan jadi salah. Entry, stop loss, take profit akan jadi salah. Pergerakan market trend, kalau kita dah master trend tu, then you can implement this. That means entry, stop loss, take profit ni akan menjadi betul. Maksudnya untuk masa kita mula-mula belajar ni, kita tak perlu ada stop loss ke macam mana? Bukan, saya suruh benda ni mesti kena ada. Tapi benda ni saya kata letak ke tepi dulu. Maknanya belum master lagi. Belum master lagi. That means masterkan pergerakan market dulu. Baca market dulu. Macam mana trend? Adakah dia uptrend, downtrend? Macam mana definisikan dengan uptrend dengan downtrend? Sampai bila trend tu akan habis? So bila permulaan trend dan bila ending, tamat trend tu. So kena master benda tu dulu. Barulah lepas tu baca apa yang macam mana nak buat entry. Ada SOP dia juga. Ada SOP trend pun ada SOP, entry pun ada SOP, stop loss pun ada SOP. So semua ni adalah actually topik besar ni. Banyak Banyak. So benda ni belajar daripada pengalaman lah. So tadi saya ada dengar Encik Yuva ada cakap pasal manipulasi market. Manipulation. Apa yang Encik Yuva maksudkan dengan manipulasi ni? Manipulasi ni dikategorikan kepada untuk big players. Big players dalam market ni adalah banks. Kita ni sebagai retail trader saja. Kita ni macam ikan bilis di dalam pasaran. Makan plankton je. Kita ni kecil sangat. So big players ni kebanyakan bankers, big institusi besar, kewangan, banks and all these things. They are the big players. Untuk mereka nakkan pergerakan market, mereka akan makan kita dulu. Let's say mereka nak market itu naik atas, towards up lah. So mereka tahu kebanyakan retail traders dia stop loss dia kat mana. Mereka tak brokers tak tahu. Basically mereka tahu kebanyakan stop loss dia di kat mana. Retail traders lah. So dia untuk mereka nak menggerakkan market tu, mereka nak volume. So volume tu dia akan dapatkan daripada semua retail traders punya stop loss. So dia ambilkan volume, dia kumpulkan volume, baru dia movekan kepada direction. So that is why normally abang kalau tengok trading strategi saya normally saya tak akan letakkan stop loss. Saya menggunakan stop loss untuk lockkan profit saya dengan untuk kegunaan trailing. That means I akan lock setiap kali dalam profit saya akan lockkan menggunakan stop loss profit saya. BE plus semua. So kenapa? Because I normally tak akan letakkan stop loss, but I akan closekan semua. That means I akan out from the market if
there is any changes. Okay. So I based on more to candle close. Saya dapatkan confirmation daripada sesebuah candle itu tutup. So selagi dia tak tutup tu memang saya still will be in the trend lah. Okay. So that's why normally I tak akan letak stop loss. Saya akan cut loss. Okay, manually lah. Manually cut loss. Meaning masa you trade, you sentiasa tengok ataupun you boleh tinggal. If katakan saya buat swing trading, saya tinggal. Meaning without stop loss NTP. Yes. Oh, without Kalau swing saya tak risau sangat dengan stop loss. Oh. Pasal swing ni kebanyakan untuk higher time frame. Okay, betul. Lagipun saya pun bukan economical background. So I don't follow fundamental sangat. I see. So because I'm based on more to higher time frame. I see. Kalau those yang buat scalping ke dengan lower time, mereka trade dengan lower time frame, mereka kena master dua. Mereka kena masterkan fundamental dengan technical. Betul sebab dia akan nampak floating dulu lah. Betul. So when you have fundamental punya knowledge, then you're confirm with the trend and all that, kita boleh hold. Kalau katakan kita tak ada fundamental knowledge, hanya technical, base technical saja, it's consider risky lah on a lower time frame. Betul betul. Okey, apa pendapat tuan tentang trader pada hari ini? Trader pada hari ini, meaning trader barulah yang ada. Oh, newbies sekarang lah. Newbies. Yes. Newbies ni kalau nak master dalam trading ni, dia mesti kena ada knowledge. Okay. Pengetahuan tentang bidang tu memang important. So I advise pergi dapatkan basic knowledge, and then belajar daripada orang kata apa, experience trader lah. Okay. Experience trader dengan experience market, dia totally berbeza. Experience trader and market meaning? Trading dengan market. That means buat experience untuk diri sendiri. Betul. Trading dalam market. Betul. Dengan gunakan demo account and all the thing, practice. Pasal benda ni daripada yang kita belajar basic dengan implement dengan market tu dah tak sama. Okay. Apa ni Encik Yuva sendiri pengalaman Encik Yuva trade lah ada tak macam kepahitan? Pahit setiap dalam orang mesti ada dia punya pengalaman banyak dia. Saya bermula trading pada tahun 2007 and masih ingat broker pertama saya adalah Marketiwa. Okay. Web based platform lah. Dia web based platform. So di 2007 sampai hujung 2013, that is my worst period. 5 years. Yes, I was in loss. Worst period. Worst 5 years lah. Okay. Losing saja. Even though dapat education semua tu, benda yang belajar basic and all these thing, even advance masa tu, I belajar advance pun masa tu lost juga. So then I started to do research. Sehinggalah sampai 2013. So 2014 onwards I was consistent. Okay. So meaning you macam muhasabah diri sekejap lah Betul. I see. Kita ada satu soalan. Tuan Yuva ada buat kelas forex tak? Sebenarnya saya pun nak tanya, tapi dah ada orang tanya, so kita teruskan sajalah. So okay. Macam mana for me, more to personal coaching lah. I prefer personal coaching. I don't prefer a group coaching. Big group ataupun a group tu macam mana? How big? Lebih kurang dalam 5 ke and above lah, 5 and above. It's considered big for me. Big lah. Meaning you lebih suka fokus lah. Fokus. Pasal semua trader ni dia tak, experience dia lain-lain. Some are advanced background, some basic, some memang newbie langsung. Newbie memang tak tahu apa-apa langsung. So ada banyak kategori. So I dapatkan macam mana pemahaman mereka setakat masa tu. So I go with the flow.
So I boleh fokus lebih lah. So you boleh fokus pada betul. And my training is I almost take untuk satu student, saya akan mengambil masa 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan untuk moldkan mereka, trainkan mereka. Okay. So and setiap bulan saya akan membuat satu assignment. So mereka kena hantar saya assignment setiap bulan. And then bulan ke-5 yang last tu ada examination lagi. So I just follow my teaching method lah. Sebagai pensyarah. So I just follow that is the best way lah. Apa yang diajar di universiti So untuk anda-anda semua yang mana yang berminat untuk belajar personal coaching, anda bolehlah PM saudara kita ni, saudara Yuva, untuk belajar dengan beliau lah. So beliau akan ajar daripada A sampai Z. Maksudnya kalau tak pandai juga, insyaAllah pandai lah kan. Kalau tak pandai pun saya akan buatkan pandai juga. Sampai pandai. So jangan risau lah kan. Kalau lebih pada 5 bulan pun lebih lah kan. Tak apalah kan. Janji boleh trade lah. Betul. Kita pun I can say that kalau market ni, kalau pandangan kita seperti kebanyakan orang, 90% lah, 90% people who see the market, study the market, lepas course saya, mereka akan see trading tu, reading the chart method tu memang different way. Different way. Okay. I pula yang rasa macam interested ni. So nanti boleh tanya dengan Encik Yuva. Ada satu soalan daripada Muhammad Azhari. Tuan, nak signal satu malam ni. Hari ni tak tengok market lagi. Hari ni tak tengok, hari Khamis. Bukan Khamis. Memang tak ada masa nak tengok trade. Memang tak trade lagi. I was out for whole day dengan appointment semua. So tak ada masa nak tengok chart saya. So minta maaf lah kepada Encik Azhari tak sempat nak tengok. And then one thing I know, minggu ni ada minggu it's not a good minggu untuk trade. Okay. Pasal minggu ni adalah minggu accumulation. That mean minggu sideways. This is minggu ni tak, actually is not a proper, because trending sudah habis. So lepas sesuatu trend tu habis, dia akan membuat accumulation. Okay. So accumulation lah minggu ni. Okay. So ramai trader minggu ni akan, kalau mereka trade juga, mereka akan kesukaran lah untuk mereka tengok market tu bergerak. Pasal minggu ni adalah minggu accumulation, bukan minggu trading time. Jadi normally kalau minggu accumulation, you tak trade lah ke macam mana? Tak, lebih kurang dalam 2 hari tu kita boleh dapat tahu whether market tu ada strength ke atau tak. Okay, Faizal Kiding Panjang, tuan guna teknik Renko ke? Okay, that is the first 2014 lah. Okay. Renko chart. Saya mula dengan Renko chart. Basically I learn price action. Sebelum tu memang menggunakan indicators yang saya lost banyak tu. Saya gunakan indikator yang sedia ada. And then yang sedia ada dalam MT4. Then 2013 tu I was starting to use price action untuk belajar. So first thing saya gunakan price action based on the candle. Yang candle itulah candle Renko. Based on candle Renko. Tapi ada kebaikan dan keburukan dengan Renko chart tu. So now I don't use Renko chart anymore. Japanese candlestick saja. Okay, that is the best That's the best. Masa permulaan kita tak dapat nampak macam bagaimana cara nak bacakan sesuatu chart itu kan. So after I use Renko chart, when I say I dapatkan ada keburukan menggunakan Renko chart tu, masa nak letak tepi tu, then I went back to Japanese candle. The moment I went to Japanese candle, I started to see in a different way. Saya try baca chart market tu dengan cara yang lain. So I see, this is nice. So then I started to buat research on the normal Japanese candle. Then I came up with my strategy. Okay. So now I'm sticking with Japanese candlestick. Banyak information yang boleh belajar daripada Japanese candlestick saja. Yep. Meaning you trade pakai naked chart lah. Naked chart. Okay. Naked chart, and I already develop my own system lah.
That means with my own indicators. Indicator. Okay. I created indicator based on price action. I see. So nanti student-student Yuva ni boleh lah, mungkin boleh dapat student boleh dapat Boleh. So siapa yang student saya lah. So yang saya akan mold 5 bulan tu. Tapi walaupun saya ada sistem, saya akan mengajar mereka cara manual. Manual juga. Manual juga. Tapi I akan bagi mereka sistem untuk easykan mereka. Tapi I tak fokuskan kepada indicator. I mean based on my system. Tapi saya nak mereka belajar dengan manual. Kenapa? Ada sebab dia. So indicators ni hanya boleh implement kepada MT4 sahaja. Okay. So kalau mereka katakan mereka adalah daripada Bursa Malaysia. So benda ni kita tak boleh apply dekat platform Bursa Malaysia. So mereka kena bacakan naked chart. Betul. So balik pada naked chart juga. So when I taught manual tu, benda ni akan membantu kalau mereka nak trade dekat Bursa Malaysia. Tapi mereka ada dua knowledge lah. Katakan saya dah arwah pun, kalau sistem dah tak ada, mereka still ada manual mereka. Meaning back to basic juga. Betul. Okay, so soalan dah terjawab teknik teknik Renko tadi. So apa pendapat tuan tentang trading menggunakan indikator dan tanpa indikator? Oh, baru je cakap kan. Jangan gunakan indikator. Jangan guna. Jangan guna. Because indicator ni dia lax. Kalau boleh belajar price action. Price action Price action adalah masa tu punya action lah. Betul. That is the current situation lah alright. Pada pair apa pada pandangan tuan paling okey untuk newbie trade? Untuk newbie, boleh saya tahu masa mereka free bila? Masa. Okey, minta tolong Encik Faiz boleh. Adakah mereka free dari pagi sampai petang ataupun petang saja ataupun malam saja? I need to know mereka depend punya pada masa sebab yelah depend pada timing luar negara kan. Kalau katakan mereka nak trade Asia dengan London Open and all this thing, I think I suggest go for dollar yen lah. Dollar yen. Okay. Mereka boleh trade pada dua-dua masa. Katakan kalau mereka trade pair US pairs, dollar pairs, I think prefer go to from tengah hari European Open until US Open lah. I see. Pada masa malam, siang tak sempat trade. US pairs US lah. US lah US dollar. So any pair US dollar Yes. I see. Ada tak pair-pair yang tuan elakkan? Tak, for me I trade 28 pairs. 28 pairs. 28 pairs plus 1 metal gold. So menjadi 29 pairs. So all pair. Okay. That's why you have to master the trend first. So bila you dah master, you boleh trade pair. So when newbie tu, I galakkan focus on 1 pair sahaja. 1 pair. So you trade all the 28 plus metal. So meaning stock index you tak sentuh? Tak sentuh. Tapi boleh guna pakai juga. Boleh apply juga. Okay. Tapi ini pun dah almost full ready lah. Itu pun dah cukup Cukup. Yalah, jangan tamak Betul. Seminggu. And lagi satu, saya nak bagi tahu yang katakanlah kita loss pada hari yang sama tu. Jangan sesekali simpan dendam dengan market. Okey. Jangan balas dendam. Simpan dendam dan jangan kalau balas. Katakan kita loss masa tu, terima yang kita dah loss, tutup, jangan trade langsung, focus the next day. Okay. That is my another advice lah. Okay. So jaga emosi, control, disiplin. Itu saja. So bila you dah bangun tidur kan, you dah macam dah fresh lah. Betul. So you ada minda yang berbeza lah hari yang keesokannya. Betul. So itu pun I setuju jugalah. Sometimes we have to accept our loss lah. Betul. Itu kebanyakan masalah sekarang. Ramai yang tak dapat terima. Mereka nak juga balas dendam. Itu betul So hati-hatilah. Okey, daripada Albinus, apa pendapat tuan tentang divergence yang memang kena guna indikator? Itu strategi masing-masing lah. I can't say it's not
tak sesuai ke apa. Kalau benda tu backtest, buat study, if strategi tu works for you, then go ahead, no problem. Janji benda tu it's workable lah untuk diri untuk tuan tu. Albinus. So betul juga untuk backtest boleh pakai lah. Boleh. Tapi untuk current price tu lah yang tu. But for me I still prefer naked chart. Naked chart and price action, itu saja. So kalau tuan untuk nak dapatkan sharp entry, semua price action. So okay, price action memang sejak hari pertama saya dengan forex sampai sekarang masih saya dengar mesti price action. Memang orang yang bagi tahu yang price action semua tu, mereka sudah ada isteri yang memang sedih lah. Memang mesti ada isteri yang sejarah yang paling buruk lah. That's why mereka boleh katakan price action. Sebab itu adalah price masa tu. Betul. I pun agree juga dengan tuan. Okay. So okay, sementara tak ada soalan ni, saya pula yang tanya. Sekarang pun dah 40 minit dah kita live ni. Okay, tanpa disedari. Cepat masa. Sebab macam last yang lepas-lepas pun kita lebih kurang dalam 40-50 minit lah. So actually slot kita pun dah sepatutnya dah habis. Tapi tak apa. Kita masih lagi open kepada semua pendengar, penonton di sana untuk bertanya lagi selagi saya melihat kita punya Facebook Live ni ada yang bertanya, saya akan terus ajukan soalan kepada Encik Yuba. Okey. Jadi apa planning tuan untuk next BOTT. So sebab tuan dah menang ni first round first round dah menang. So tuan akan masuk ke second round. Betul. Iaitu semi-final. Betul. I think semi-final dah tak lama juga lagi, dalam few weeks je, dalam 2 minggu lagi mungkin untuk tuan. Okay. So any strategi yang tuan mungkin nak buat masa tu? Tak ada. Strategi saya masih sama dengan disiplin saya. Itu saja. So menang kalah itu, that is not in my mind. Yang penting kita follow SOP kita, disiplinkan kita. Itu yang paling penting lah. Pegang pada prinsip lah. Betul. Itu sebenarnya bukan benda yang bukan senang untuk kita nak ikut lah. Saya pun kadang-kadang boleh terkesan emosi saya. Betul. Bila dah kena stop loss tu kan, kita rasa macam tak boleh. Hari ni mana boleh loss. Abang just bayangkan, saya dari 2014 sampai sekarang, to almost 7 years. Consistent profit dengan emosi, dengan all these things terkawal. On this BOTT, emosi saya terganggu. So just bayangkan, saya selama ni dengan kuat saya punya disiplin dengan ni, boleh berganggu, boleh ganggu. Bayangkan dengan newbie ataupun yang baru belajar semua tu. Betul lah. Memang itulah nombor satu yang kita kena jaga sebenarnya. Bukan dalam forex sajalah kan, dalam kehidupan kita pun betul. Kita kena fight untuk konsistensi. True kan. Okey, ada soalan. Modal terbaik dan macam mana tuan gunakan? Modal untuk nak memulakan trading. Okey. Practice dengan demo dulu. Once kita boleh konsisten dengan demo, mula dengan minimum 100 USD pun dah cukup dah. 100 USD 100 USD pun dah cukup dah. Okay. Try untuk membuat compounding. Okay. Daripada 100 USD tu. Okay. So that is how my advice lah. Okay. So 100 USD tu boleh build sampai 10,000 USD kalau menggunakan proper compounding method. Okay. So plan. Itu yang planning yang disiplin dan execute. True. Okay. Actually memang kita pun selalu dengar, saya selalu dengar orang cakap kontrol emosi kan, tapi still biasalah kan, itu yang very hard. Actually it's a quite hard topic. Itu dalam diri kita sendiri. Dalam diri disiplin tu dalam diri kita sendiri. So siapa yang dalam pekerjaan dari orang kata badan beruniform.
mereka tahulah apa tu disiplin. Disiplin. Okay. So abang-abang yang pada uniform tu mungkin ada chance, ada harapan untuk trade ni. Betul. Kalau boleh pegang pada disiplin lah. So yang mana yang tak beruniform pun, saya pun tak beruniform. Tapi kita kena sedarlah diri kita kena disiplinkan dirilah. So alright. Okay. Apa pendapat Tuan tentang BOTT ni sendiri? Meaning daripada sebelum Tuan dengar BOTT ni, and then Tuan dengar tentang BOTT and then decide untuk join, and then apa yang Tuan rasa boleh bagi impact kepada market dan juga kepada semua trader? Okay. Pada permulaan memang saya tak pernah terfikirlah pasal BOTT ni. So benda ad yang saya nampak tu yang ada competition tu just macam Facebook. Saya say, okay, kenapa tak nak cuba kan saja kan. So ni first time you masuk? Tanya. Betul, first time. Okay. So I just try lah. I just try masuk. And then tapi satu yang saya belajar dari BOTT tu, emosi. Walaupun dalam kontes, macam mana kita berdisiplin pun, kita mesti kena kuat dengan disiplin kita. Jangan terbudaya dengan apa yang kita nampak. Itu yang saya belajar daripada BOTT lah. I see. So sejak Tuan champion kan last week kan, banyak tak orang PM? Ramai bang. Ramai sampai saya tak ada masa nak accept friend request. Ada yang tanya saya kenapa sombong. Sampai banyak sangat. And first day saya pernah buka Facebook saya, ada 500 request. Nak tekan satu-satu tu sampai phone pun hang. Tapi macam itulah perasaan jadi artis sebenarnya. Taklah, saya orang biasa juga. Tak ada. Dah level artis lah. So mungkin macam itulah perasaan artis yang banyak orang nak follower, nak follow dan sebagainya tu kan. So kepada anda semua yang mana yang Tuan Yuva tak sempat nak reply apa semua tu kan, mungkin lepas ni dia dah macam dah slow down sikit kan, orang dah tak banyak kacau nanti, mungkin boleh lah beliau akan reply lah. Mungkin boleh. ada soalan berkenaan dengan kelas ke apa kan. Boleh. So bagi masa sikit kepada kita punya trader. Tapi memang dari segi tu saya nampak impact yang bagus lah kepada Tuan sendiri kan. Sebab yalah, tiba-tiba suddenly macam naik, terbang tinggi kan. Tak, itu based on how you plan. Itu saja. Sebelum kita masuk berperang ni, kita kena strategize dulu. That's what I did. So kita even though saya tak orang kata apa, saya sudah tahu yang saya akan bertanding di minggu ke-5. So kita ada banyak masa lagi. So I started the chart kan, ada charter tu dah keluar. So then kita boleh strategize macam minggu ke-5 ni bila? Adakah dia minggu pertama? Jatuh pada bila kan? Kita boleh strategize lah. Plan yourself. Betul-betul Kita kalau tak ada apa terus pergi perang tu, memang kalah tu. Kena prepare lah. Kena prepare. Sedia dengan senjata betul. Dan kena tahu siapa yang kita nak lawan, musuh kita kan, dalam peperangan tu. Alright. So ada soalan tak selain daripada yang Encik Isnat Mubarak ni? Sebabnya takut saya punya tak update. Tak ada Alright. So dekat saya pun dah tak ada soalan. Berapa ramai view? Sekarang lebih kurang 22. Tapi kita kena nanti lepas pada ni baru kita boleh nampak semualah. Tapi ini yang live sekarang. Ada yang mungkin akan tengok lepas ni macam tu lah. So saya nak jemput Encik Najmuddin. Encik Najmuddin Hamzah untuk memberikan sijil penghormatan kepada Tuan. Dan big boss lah, big boss kita. Kan, orang yang di belakang tabir yang telah organize BOTT ni. Terima kasih juga kepada beliau lah kerana dengan majalah Forex ni, so banyak info yang kita dapat tahu jugalah. Betul. Yang
selama ni saya minta maaf lah, sebelum ni saya tak kenal Encik Yuva. Dan bila Encik Yuva masuk pertandingan semua, baru saya kenal. Baru kita tahu sebenarnya banyak super trader dekat dalam Malaysia ni. Banyak super trader, banyak silent trader. Silent trader, yes. Banyak. Betul. So jadi boleh okey. Encik Najmuddin tengah bersiap sedia. Okey. Tak apa, kita bagi masa sikit. Sementara tu kita borak-borak dululah. Boleh. So siapa out there sana yang nak tanya soalan lagi pun boleh rasanya. Boleh tanya. Saya nampak je saya akan terus saya akan terus tanya Encik Yuva. So apa ni saya nak tanya ni mungkin tak tahulah sensitif ke tak. Berapa banyak dah Encik Yuva lost sebelum Encik Yuva dapat konsisten? Almost $100,000. $100,000 dollar. Okay, so accumulation lah. Accumulation. So dalam masa 5 tahun tu yang pertama betul. Daripada yang 2007. So dekat situ moral dia jangan give up lah. So kalau you give up tahun kelima, meaning you are not here lah. Yeah, true. So you kena keep on fighting lah. Betul so kalau let's say, yelah kita takkan tahu dalam 12 tahun you trade ni. Betul. Tahun ke-6 rupanya baru you start boom kan. Why satu yang saya tak pernah give up pasal apa, market, currency market ni satu dunia tengah trade. Benda ni bukan scam. If you proper check dengan broker, regulation, all that, you went in, that's okay. Tapi jangan masuk yang broker yang scam brokers. So itu yang penting. Kalau yang masuk dengan scam brokers, mereka akan kena tipu. So mereka katakan okay, forex ni scam lah, tu lah kan. So itu jangan. Research, okay, kita dah buat decision yang kita nak buat trading. So kita kena analyse, okay, broker mana yang kita nak pilih. Buat analyse, okay, kita dah ada broker nama ni. Analyse whether broker tu regulated ke, dikawal selia daripada siapa, apa badan-badan yang menjaga broker ni. So all this kena check dulu. Dah baru kita boleh involve dengan trading. Selagi benda ini kita tak check, anda bahaya. Mungkin dikena scam ke, tipu ke. Ada potensi. Actually banyak di Malaysia kena scam. Banyak broker scammers ada. Tapi saya tak nak sebutkan nama broker tu lah. Okay, tak apa. Kita nanti boleh PM. tapi mereka dah tak ada dah sekarang. Dah tak ada. Dah tak ada. Yang scam ni biasanya dia tak tahan lama. Ada yang broker yang menjalankan MLM method. MLM sepatutnya produk. Tapi mereka boleh boleh fikir macam mana nak buat MLM dengan forex market. Dahsyat dia orang. Sebenarnya forex ni trade lah kan. Trade. Diri kita sendirilah dengan market kan. So lama-kelamaan saya rasa bursa Malaysia pun boleh masuk MLM. Bursa pun boleh betul juga Sebab bursa pun lebih kurang macam kalau mereka juga. Kalau ada yang orang nak scam ke, nak tipukan kita ke, benda ni knowledge. Kalau orang yang tak ada knowledge dalam benda ni, mereka boleh kena tipu. So itulah hati-hatilah kepada trader-trader baru kan. Check broker yang anda trade tu. Okay, betul-betul genuine. Kalau broker tu tipu, duit tak bayar lah kan. Betul. Depo pun sangkut, withdrawal pun sangkut. So hati-hati dan check background. So okay, Encik Najmuddin dah ready. So jadi saya jemput Encik Najmuddin untuk sambung sikit and then kita settle lah. Alright. Saya jemput Encik Najmuddin. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey. Tahniah kepada Mr. Yuva Raja. Terima kasih. Terima kasihlah kerana datang ni. Kita seperti biasa penonton, ini adalah review minggu kelima, yang mana Mr. Yuva Raja adalah pemenang seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu. So sekarang minggu ini kita masih ada lagi satu sesi, iaitu minggu terakhir, minggu ke-6. Kalau kita tengok daripada minggu ke-6 ni, seorang peserta dah MC dan kita masih ada lagi 3 peserta runner up lah yang masih berjalan. InsyaAllah besok kita akan dapat pemenangnya. Okey, sedikit penjelasan daripada majalah Forex Malaysia selaku penganjur BOTT ni.
Format kita akan memasuki fasa semifinal mulai minggu depan. So dalam sesi semifinal ni kita sebenarnya ada 6 minggu saringan. Tapi malangnya pada minggu pertama kita tidak dapat mendapatkan pemenang. So kita hanya ada 5 peserta yang akan kita bawa ke semifinal. Jadi kita cuba ubah konsep semifinal ni. Daripada seminggu kita akan lanjutkan menjadi 2 minggu. So 5 peserta ni akan membuktikan keupayaan mereka melawan segala mental, emosi, teknikal, fundamental dan sebagainya dalam masa 2 minggu. Jadi di dalam masa 2 minggu tersebut kami akan memilih 2 yang terbaik daripada 5 yang bertanding. InsyaAllah siapa-siapa yang terbaik tu akan masuk ke sesi final, di mana kita akan membuat satu sesi live trade pada satu waktu yang terhad. Di sesi final kita akan buat di center ni, seperti mana kita setuju dengan pihak penganjur. Kita akan buat di office ni, dan mungkin kita akan ada beberapa konsep yang kita akan tekankan. Tapi waktu dagangan itu mungkin dalam 4 jam saja, daripada pukul 8 sampai pukul 12. Dan kita pilih pada hari NFP kan. Itu kelainan lah daripada konsep kan. Setiap pusingan itu memberikan cabaran dan tekanan yang berbeza. Kalau kita tengok minggu pertama, semua akan masuk sesi pertama, semua berlawan secara seminggu, kalah mati. Dari minggu kedua kita panjangkan sedikit jadi 2 minggu, Mr. Yuval Raja, dan pada final kita pendekkan balik. Jadi maknanya di situ ketahanan, kekuatan mental, kebijaksanaan dalam membuat keputusan itu akan diuji di setiap lapisan. Tapi apa yang saya lihat dalam BOTT ni lebih kepada kawalan emosi lah. Dari segi komen-komen penonton, bawangan-bawangan penonton di dalam page dan sebagainya tu kadang-kadang memberikan sedikit tekanan emosi kepada peserta. Macam mana Mr. Yuva? Macam tu. You ada tekanan tak? Ada. Memang ada banyak tekanan. Tapi nasib baik tak MC. Kalau MC kena kecaman lagi. Lagi even menang pun kecam juga. Menang pun kecam juga. Yalah, maknanya itu salah satu bahagian lah daripada cabaran sebagai trader lah. And tapi kebanyakan mereka kena tahu yang benda ni kontes. So mereka kena faham seperti kita tahu ini macam kalah mati. Kalah mati. Ini adalah acara sosial kita sesama trader. Dia tidak menunjukkan apa-apa. Maknanya jangan jadikan dia satu benda yang terlampau berat untuk difikirkan. Ini adalah acara santai secara komuniti, yang mana dia mewujudkan satu persaingan yang sihat lah. Jadi menang atau kalah itu sebenarnya adat perlawanan. Jadi kita just ucap tahniah aja kepada mereka-mereka ni semua kerana berani beradu dan menunjukkan prestasi yang masing-masing. Yang MC pula bukan bermakna mereka tak pandai. Mungkin mereka ada, orang kata apa, kesilapan dari segi kawalan emosi, mungkin lot size dan sebagainya. Tidak ada trader yang tak pernah MC. Betul. Ya, betul tak? Betul. Tak ada yang tak pernah MC. Jadi itu sedikit sebanyak kita terangkan berkenaan dengan susu galur kita untuk sesi semifinal dan final. Dan sesi live ni akan ada satu lagi sesi minggu depan ya, dengan peserta yang menang pada minggu ni. So kalau kita tengok sini, Encik Roslan ataupun FB-nya Buyah FX lah yang masih di hadapan lah, setakat laporan daripada majalah malam semalam. Tapi mungkin tengah malam ni tim editor majalah akan update, tengok siapa pemenang siapa yang mendahului lah untuk tempoh malam ni. So daripada bagi pihak majalah Forex Malaysia, kita ucapkan tahniah kepada Mr. Yuval. Terima kasih. So untuk pengetahuan semua juga, pemenang untuk sesi BOTT ni layak untuk withdraw profit portion dia dan kita bagi pada pemenang. Tapi kali ni memang sangat lumayan lah. Yang depo 100, dia dah buat 160%. So ada withdrawal dalam $160 lah kan, menjadikan satu insentif lah kan. Masih. So kita ambil, kita sebagai rekod, kita ada satu surat penghargaan daripada majalah dan juga ni. So kita ucap terima kasih banyak lah. Ini sebagai penghargaan untuk join aktiviti ni. Dana pun kita dah hantar kan. Saya sebagai selaku salah
seorang daripada local depositor untuk FOG, saya menguruskan pembayaran inilah. So sedikit penjelasan, mungkin saya boleh bagi explanation. FOG sekarang mempunyai banyak method untuk urusan deposit dan withdrawal. Yang pertama, mungkin kita ada Neteller untuk memudahkan orang. Mr. Yuva, kalau you nak try, kita ada Neteller. Boleh. Kita ada juga online banking. Itu satu trend masa kini. Dan kita juga ada trend lama dia, kita ada LD lah. Jadi mana-mana boleh pilih mana-mana method yang dirasakan sesuai. Dan boleh pilih juga kita LD kalau nak kita servis secara lebih personalized lah. So saya tak ada kata apa-apa lagi. Cuma saya nak ucapkan tahniah dan maintain the good momentum of your trade ni. Bukan untuk BOTT ni saja, untuk final dan untuk seterusnya. So boleh, saya yakin you boleh move forward sebagai seorang trader. Sure. So saya rasa tak ada apa-apa dah. Saya serahkan majlis pula kepada kita punya tuan rumah. Terima kasih semua ya. Okey, terima kasih Encik Najmuddin. Alright, so seperti yang kita baru dengar tadi, kita punya semi-final akan berlangsung selama 2 minggu. Jadi strategi Mr. Yuva ni akan lebih berkesan lagi. Betul. Lagi lama lagi bagus. Betul. Lagi lama lagi bagus. Tapi tekanan pun tinggilah juga untuk mana yang bertanding nanti kan. Sebabnya daripada apa yang kita tengok kan, daripada BOTT yang lepas-lepas ni, banyak yang 1-2 hari pun dah boleh MC kan. 2 minggu ni lagi dah lama kan. Tapi jaga emosi, jaga kan. InsyaAllah boleh bertahan 2 minggu. Untung 1% pun tetap untung. Betul. Janganlah habis 100%. Betul. So alright, sampai di sini saja. Okay, kita punya live. Terima kasih kerana menonton. Dan peringatan untuk anda semua yang dah share tadi. Okay, kita akan check siapa yang paling banyak share. Dan kita akan contact untuk kita berikan hadiah misteri kita tadi. Kita dah janji kita kena bagi. And satu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak FOG dengan MFM untuk memberikan saya satu peluang untuk menampilkan bakat-bakat saya yang ada yang tersirat selama ni. So terima kasih banyak-banyak. Okay. Pihak FOG pun terima kasih juga kepada Encik Yuva kerana sudi hadir ke sini untuk bersama-sama dengan peminat. Ramai peminat tu, bukan follower lagi, peminat. So jadi sampai di situ saja. Dan jadi saya dengan ini saya menutup kita punya tirai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah forex untuk negara.